Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kelas matematik pada kali ini, kita akan pelajari bagaimana cara untuk selesaikan bahagi perpuluhan. Okey, dalam tajuk bahagi perpuluhan ni kita bahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama macam mana untuk nak selesaikan bahagi cepat menggunakan kaedah bahagi cepat, dan yang kedua menggunakan kaedah bentuk lazim biasa. Baik, kita tengok bahagian pertama. Okey, yang pertama sekali kita nak tengok dulu bagaimana cara untuk selesaikan bahagi cepat. Okey, bahagi cepat ni, kaedah bahagi cepat ni hanya boleh dilakukan apabila melibatkan bahagi satu nombor yang dibahagikan kepada 10, 100, 1000, 10,000 ataupun 100,000 dan seterusnya. Nombor yang bermula dengan 1 dan diikuti oleh sifar sahaja. Jadi selain daripada nombor ni, kita tak boleh guna kaedah bahagi cepat. Okey, jadi untuk kaedah bahagi cepat ni kamu kena faham, hanya boleh dilakukan, hanya boleh digunakan apabila melibatkan soalan bahagi 10, bahagi 100, bahagi 1000, bahagi 10,000, bahagi 100,000 contohnya. Itu kita boleh guna kaedah bahagi cepat. Macam mana caranya? Okey, kita tengok dulu soalan yang pertama ini, iaitu 4.32 bahagi 10. Okey, perkara yang penting yang kamu mesti kena tahu dalam kaedah bahagi cepat ni ialah apa kita kena tahu tentang kedudukan titik perpuluhan. Jadi untuk soalan pertama ni 4.32. Jadi titik perpuluhannya ialah di antara 4 dan 3. Okey, jadi selepas tu kita tahu pula bahagi 10. Okey, dalam kaedah bahagi cepat ni kita akan gerakkan kedudukan titik perpuluhan. Jadi gerakkan ke arah mana bergantung kepada operasi. Operasi bahagi akan menghasilkan nombor yang lebih kecil. Maksudnya 4.32 ni akan jadi semakin kecil. Jadi kalau semakin kecil, titik perpuluhannya perlu bergerak ke arah kiri. Ke arah kiri baru dia akan jadi lebih kecil. Kalau titik perpuluhan itu bergerak ke kanan, contohnya macam ni, jadi dia akan jadi nombor yang lebih besar, iaitu 43. Tadi 4, sekarang jadi 43. Jadi tak boleh, keadaan tu tak boleh. Jadi perlu untuk gerak ke kiri. Okey, untuk tajuk untuk operasi bahagi perlu gerak ke arah kiri. Okey, dan kita lihat pula nombor yang di sini, maksudnya perlu dibahagikan kepada 10. Bahagikan kepada 10. 4.3 bahagi 10. 10 ni mempunyai berapa sifar? Okey, kita ada satu sifar kat sini kan. Ni satu sifar. Bermaksud kita akan lompat, kita akan gerakkan titik perpuluhan ke arah kiri. Ingat tadi bahagi tadi ke arah kiri kan? Ke arah kiri sebanyak 1 kali sahaja. Jadi mula daripada kedudukan titik perpuluhan yang asal ni, kita akan lompat 1 kali ke arah kiri, dan di sini ialah kedudukan titik perpuluhan yang baru. Cikgu bulatkan besar sikit supaya nampak. Jadi bila kita tulis titik 4, 3, 2. Okey, dekat tempat tadi asalnya ada titik perpuluhan tu dah tak ada dah lah, sebab dia dah berpindah ke kedudukan yang lain. Okey, jadi sekarang ni bila kita bila satu nombor tu dimulai dengan titik perpuluhan, mesti letak sifar dekat depan dia. Tak boleh mula terus dengan titik. Jadi sekarang ni nombornya ialah sifar perpuluhan 432. Inilah jawapannya. Macam tu. Jadi nampak tak, sekarang ni nombornya semakin kecil. Tadi 4, sekarang ni jadi sifar. Nombor depan dia tu 4, sekarang jadi sifar perpuluhan 32. Okey, jadi betul lah, memang bahagi ni akan hasilkan nombor yang lebih kecil. Okey, seterusnya kita tengok pula pada soalan yang kedua. Contoh soalan yang kedua, 657.8 bahagi 100. Okey, cikgu cakap tadi mula-mula sekali kita tuliskan
nombor tu semula. Kita tuliskan 657.8. Kemudian kita lihat pada nombor yang dibahagi ni, iaitu 100. 100 mempunyai 2 sifar. 1, 2. Kan? Mempunyai 2 sifar. Maksudnya kita akan gerakkan titik perpuluhan sebanyak 2 kali. Sebab dia ada 2 sifar. Ke arah mana? Operasi bahagi mesti bergerak ke arah kiri. Okey, jadi mula daripada titik perpuluhan ni, kita akan lompat ke kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Titik perpuluhan yang baru ialah berada di antara 6 dan 5. Jadi jawapan kita ialah 6.578. 6.578. Okay, selepas dah dibahagikan 100. Inilah jawapannya. Okey, begitulah cara untuk selesaikan dengan kaedah bahagi cepat. Senang sahaja, jalan kira pun pendek. Cuma yang kita perlu ingat ialah tak semua soalan boleh diselesaikan dengan kaedah bahagi cepat. Hanya soalan yang melibatkan nombor begini sahaja yang boleh menggunakan kaedah bahagi cepat. Okey, jadi ingat apa yang penting ialah arah kita nak lompat tu ke arah kiri atau kanan, dan juga berapa kali kita nak lompat. Ikut bilangan sifar. Jadi selesai dekat bahagian pertama, iaitu bahagi cepat. Seterusnya kita nak tengok pula pada bahagian kedua, iaitu bahagi perpuluhan. Okey, soalan kat sini ialah 1.5 bahagi 5. Yang ni menggunakan kaedah bentuk lazim yang biasalah. Jadi 1.5 bahagi 5. Okey, mula-mula sekali tuliskan dalam bentuk lazim yang seperti nombor bulat juga kan. Sama je cara dia. Okey, dan setelah itu kita bina sifir. Cikgu suka kalau kamu bina sifir, kerana bila kita bina sifir, kamu akan lebih senang untuk nak pilih nombor yang diletakkan dalam soalan nanti. Sebab kita senang nampak. Okey, lengkapkan sifir 5 yang kita gunakan kat sini. Okey, contohnya cikgu buat sampai 5 dulu. Okey, kemudian kita tengok pula pada bentuk lazim tadi. Okey, sekarang ni nombor yang pertama ialah 1. Tengok dalam sifir 5, ada tak nombor 1? Okey, bila kita perhatikan, tiada nombor 1 dalam sifir 5. Jadi nombor yang paling hampir dia ialah sifar lah. Yang paling hampir dan kecil. Kan, kalau kita pilih 5 ni dah lebih daripada 1, tak boleh. Kita kena pilih nombor yang kurang daripada 1. Jadi sifar. Jadi 5 darab berapa jadi sifar? 5 darab sifar. Sifar tolakkan, baki 1. Kemudian turunkan nombor seterusnya, iaitu nombor 5. Okey, 15. Sekarang ni nombor tadi 1 tadi dah jadi 15. Perhatikan dalam sifir, dan manakan nombor 15 di sini. Okey, di sini nombor 15. Jadi kat sini kita nampak nombor sebelahnya ialah 3. Jadi masukkan terus 3 di atas. Dan dapatlah 15. Tolakkan 5 sifar, 1 tolak 1 sifar. Jadi kita dah selesai. Dah tak ada nombor, baki dah sifar, dan nombor sebelah ni pun dah tak ada untuk dah diturunkan. Jadi selesai dah bahagian bahagi. Tapi sekarang ni ingat, untuk bahagi perpuluhan, kita perlu naikkan titik perpuluhan ni di atas ni. Letak je kat atas tu. Jadi tadi sifar perpuluhan 3. Itulah jawapannya. Okay. Ini untuk keadaan di mana nombor tu memang dah ada titik perpuluhan dah. 1.5. Dia memang dah bagi titik perpuluhan. Jadi kita naikkan je dalam jawapan pada kedudukan yang sama. Okey. Ini selesai untuk soalan nombor 3. Macam tu cara selesaikan dia. Okey. Kemudian kita tengok pula untuk nombor 4 ni. Nombor 4 ni soalannya ialah 2 kg bahagi 8. 2 kg bukan nombor perpuluhan. Dia ialah nombor bulat. Jadi kita tengok kenapa kita kena selesaikan ni dalam tajuk bahagi perpuluhan. Okey, kita cuba selesaikan. Buat rumah dulu. 2 bahagi 8. Kemudian seperti biasa sifir 8.
pastikan kamu hafal sifir supaya memudahkan bila kita nak bina sifir ni. Tak ambil masa yang lama lah. Okey, dah siap sifir. Kemudian tengok pada bentuk lazim tadi, 2 bahagi 8. Dalam sifir tiada nombor 2, yang ada hanyalah sifar. Sebab nombor yang pertama dalam sifir 8 ialah 8. Jadi 8 darab sifar, sifar tolak baki 2. Okey, sekarang ni kita ada baki 2 dan kita dah tak ada nombor sebelah 2 ni untuk kita turunkan. Jadi dalam bahagi perpuluhan, apa yang kamu mesti kena ingat ialah tiada baki. Okey, dalam tajuk bahagi perpuluhan mesti tak boleh ada baki. Bila ada baki, kita letakkan titik perpuluhan ke atas ni dan kita tambah sifar. Okey, untuk nak pastikan tak ada baki. Tadi nombor 2, sekarang dah jadi 20. Tengok dalam sifir ada tak nombor 20? Yang paling hampir tak ada nombor 20, tapi yang paling hampir hanyalah ada 16 sahaja yang paling hampir. Jadi tengok sebelah 16 ni nombor 2. Letakkan 2 di ke atas dan tulis 16 di bawah. Kemudian tolakkan. Sifar tolak 6 tak boleh pinjam dengan sebelah, jadi 10. Yang ni dah kena pinjam, tinggal 1. 10 tolak 6 4. 1 tolak 1 tak ada apa-apa, sifar. Okey, sekarang ni ada baki lagi. 4 ni ialah baki. Cikgu cakap tadi dalam tajuk bahagi perpuluhan tak boleh ada baki. Bila ada baki, kita tambah sifar. Okey, tadi kita dah tambah titik perpuluhan dah. Jadi kita tak perlu tambah lagi 1 titik perpuluhan. Kita tak perlu. Hanya 1 saja titik perpuluhan yang ada dalam nombor ni. Okey, kemudian kita tambah sifar je, tak apa. Okey, 8 darab berapa dapat? 40. Cari dalam sifir 8. Ada tak nombor 40? Ada. Kita jumpa kat sini nombor 40. Jadi sebelah nombor 40 ni ialah 5. Tuliskan 5 di atas, 40 di bawah. Tolakkan. Dan habis sifar-sifar, tiada baki. Bila dah tak ada baki, barulah selesai proses membahagi kita. Okey, jadi sekarang ni kita dah dapat jawapan dia ialah sifar perpuluhan 25. Okey, kalau tadi unitnya ialah kilogram, jadi jawapan juga dalam unit kilogram. Sifar perpuluhan 25 kilogram. Okey, jadi begitulah cara untuk nak selesaikan soalan bahagi perpuluhan. Okey, jadi cikgu dah tunjuk kat sini ada 2 keadaan, iaitu keadaan di mana dalam soalan memang nombor tu dah memang nombor perpuluhan. Okey, bila dah ada dalam nombor perpuluhan, sekiranya ada baki, kamu hanya perlu tambah sifar sahaja. Tak perlu dah tambah titik perpuluhan sebab dah ada. Dan jika nombor tu tiada titik perpuluhan dan kamu perlu untuk letakkan titik perpuluhan untuk nak hilangkan baki, macam soalan nombor 4 ni tadi, kan ada baki 2 dan kita tak bolehkan ada baki, kita nak jadikan dia nombor perpuluhan, jadi kita tambahlah titik perpuluhan dekat atas. Bila dah tambah titik perpuluhan, kita boleh tambah sifar untuk selesaikan baki tadi tu. Okey, sehinggalah tak ada baki, sehinggalah sifar baki. Itulah jawapan kita yang akhir. Okey, jadi cikgu harap kamu fahamlah dengan cara bahagi perpuluhan yang cikgu ajarkan ni dan dapat laksanakan tugasan yang cikgu dah berikan dalam Google Classroom. Okey, sekiranya ada masalah boleh hubungi cikgu ataupun boleh masukkan soalan dalam komen di bawah. InsyaAllah cikgu akan bantu. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.